Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bersama saya Ketua Penerangan Jawatan Kuasa Induk P040 Kemaman, pegawai media yang berkesempatan hadir, saya ucapkan jazakumullah, terima kasih kerana sudi hadir untuk liputan sidang media PAS Terengganu bagi PRK 040 Kemaman. Hari ini kita mendapat makluman sebagaimana yang telah kita sebut dalam sidang media yang lalu, dan nampaknya cara kempen BN yang masih lagi menggunakan jentera kerajaan, agensi kerajaan masih lagi berleluasa lah. Nampak tidak diambil perjalanan oleh pihak SPR dan sebagainya yang ingin amat mengecewakan kita lah. PAS masih lagi menggunakan jentera parti dia. Sebab ini merupakan pilihan raya yang sepatutnya kita menggunakan jentera parti masing-masing. Dan PAS walaupun memerintah kerajaan negeri, kita tidak menggunakan agensi kerajaan negeri untuk berkempen maupun JLC dan sebagainya. Tapi tidak begitu yang berlaku. Makluman yang kita dapat khususnya agensi Felda lah, yang dipengerusikan oleh Datuk Seri Ahmad Sabri Cik, yang telah mengadakan berbagai-bagai program dengan kempen secara terang-terangan menggunakan agensi Felda, melibatkan pengundi-pengundi di kawasan gugusan Felda, termasuklah di Felda Nerang, di Felda Kilang Sawit FGV Nerang, melibatkan Felda Kertai 5 dan sebagainya. Jadi kita harap perkara ini dalam 6 hari lagi tempoh kempen pilihan raya, kita harap rakyat yang sedar cara berpolitik yang matang dan sejahtera ini, diharapkan rakyat peka bahawa tindakan yang dilakukan oleh UMNO Barisan Nasional itu sebenarnya bertentangan ataupun salah menggunakan kuasa yang melibatkan agensi kerajaan untuk berkempen secara langsung dalam pilihan raya kali ini. Begitu juga beberapa kementerian lain. Kita dimaklumkan melibatkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri yang melibatkan kempen jualan rahmah di semua 4 dom, sama ada di Air Putih, Kemasik, Cukai dan Kijar, dalam tempoh pilihan raya ini. Setelah diumumkan calon pilihan raya yang melibatkan pertemuan Barisan Nasional dan juga PAS, dan ini berlaku, sepatutnya perkara ini tak wajar berlaku lah. Saya juga dimaklumkan Kementerian Kesihatan juga digunakan untuk melibatkan kempen mereka, melibatkan pengundi-pengundi di beberapa gugusan, termasuk di Felda Kertai 5 Kertai 6, menggunakan Kementerian Kesihatan, jentera kesihatan untuk program kempen rumah ke rumah, melawat, melibatkan orang untuk kempen kesihatan lah. Jadi kita mengharapkan supaya perkara ni dapat dihentikan, supaya pilihan raya ni bebas secara adil dan seimbang. Yang kedua, apa yang kita ingin war-warkan ataupun maklumkan, pihak pimpinan dan juga pihak PAS amat rasa kecewa lah dengan kenyataan terbaru yang disebut oleh Datuk Seri Ahmad Said, yang telah membuat tuduhan yang melampau, kempen yang agak kotor dan jijik yang tidak sewajarnya dilakukan oleh pengurusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu, yang juga merupakan pecadang dan penyokong kepada calon Kemaman yang sedia ada, dengan membuat tuduhan fitnah dengan katanya Presiden PAS mandi telanjang dalam berbogel di dalam koloh lah di Masjid Usila. Ini saya rasa kenyataan yang di luar kewarasan akal lah. Kita harap pihak polis mungkin kena teh hacking ni kot. Satu tindakan ucapan yang tak wajar lah, amat memalukan. Dengan faktor umur usia beliau sendiri, sepatutnya tak wajar berlaku demikian. Apatah lagi tuduhan
yang beliau buatkan itu, kenyataan tersebut berlaku dalam suasana COVID lah. Benda tu tak berlaku untuk guru kuliah pun secara online. Macam mana peristiwa tu berlaku? Biar apa orang panggil menasabah sebagai seorang yang sudah dewasa membuat kenyataan-kenyataan yang tak sewajarnya lah. Kita mengharapkan supaya pihak UMNO Barisan Nasional berkempen dalam keadaan matang. Kita dah orang panggil pilihan raya yang keberapa dah ni, sejak tahun 1956-57 kita dah merdeka lama dah. Jadi kita masih lagi mengamalkan politik lama yang ketinggalan zaman seperti itu. Yang ketiga, kita mengharapkan supaya pihak pengundi peka bahawa gabungan Pakatan Harapan termasuklah DAP yang merupakan menjadi teras perjuangan UMNO Barisan Nasional untuk membela bangsa, agama dan juga negara kita. Tapi realiti yang berlaku, musuh yang selama ini ditentang, khususnya DAP, mereka hari ini bersekongkol. Kerana itu kita menyedari bahawa pengundi-pengundi yang memberi satu undi kepada UMNO Barisan Nasional adalah memberi satu undi juga kepada DAP. Dan apabila Anthony Loke sendiri datang berkempen ke cukai dan sebagainya, memberi gambaran bahawa inilah UMNO Barisan Nasional yang merupakan pemegang ahli parlimen yang kecil dalam kelompok parti PH yang majoritinya dikuasai oleh DAP sendiri. Jadi kita harap supaya undi daripada masyarakat Kemaman ini tidak sekali-kali memberi undi kepada UMNO Barisan Nasional, dan kita menyebut bahawa mengundi BN itu merupakan satu undi kepada kekuatan DAP sendiri dalam menguasai negara kita sendiri. Dan secara tidak langsung untuk tidak berani untuk membuat kenyataan dan membantah berbagai-bagai peristiwa yang berlaku dalam persekitaran kita lah. Termasuk yang terbaru dengan konsert Coldplay dan sebagainya, dan banyak lagi. Selepas pada ni konsert Bollywood pula ada. Dalam suasana kita masih lagi bersedih dengan peristiwa yang berlaku di Palestin, tapi kita seolah-olah berhibur dengan luar batasan sosial dan mengundang golongan-golongan LGBT ni yang terlibat secara langsung dalam konsert-konsert seperti ini. Jadi kajian yang telah kita buat berkait dengan yang dibuat oleh TSIS lah, alhamdulillah memberi gambaran yang cukup cukup jelas bahawa momentum yang ada, track record yang kita ada dan jalan yang kita ambil hari ini, alhamdulillah mendapat sokongan yang jelas, khususnya dari kalangan pengundi-pengundi yang kita melihat bahawa respon yang cukup tinggi kepada calon kita, Parti Islam Malaysia PAS, yang dicalonkan Menteri Besar kita Dr. Sen, yang insya-Allah kita akan hantar untuk menerajui gerak kerja kepimpinan Parlimen dan juga ke arah kepimpinan Putrajaya di masa yang akan datang insya-Allah. Dan kita juga melihat dengan perkembangan semasa ini bahawa mood rakyat dan juga sokongan kepada PMX makin menurun. Sokongan kepada PS, kajian yang dibuat melibatkan Merdeka Center pun menyebut bahawa sokongan kepada kepimpinan yang sedia ada juga menurun. Dan kita juga melihat bagaimana keputusan JDP melibatkan semangat ekonomi negara kita yang dibentangkan dalam parlimen baru ni, antara zaman Muhyiddin, zaman Ismail Sabri dan hari ini kita melihat kadar perkembangan GDP ekonomi kita cukup statik, jauh berbanding dengan zaman PN memerintah. Jadi selama ini orang panggil menang sorok sajalah bagaimana kehebatan PMX dalam membawa perubahan ekonomi agak tidak memberangsangkan. Dan ini sebagai signal kepada rakyat supaya terus menyokong PAS dan juga Dr. Sen Perikatan Nasional untuk memberi gambaran impak yang jelas bahawa kerajaan rakyat tidak bersetuju dengan style cara pemerintahan pentadbiran kerajaan yang sedia ada. Terima kasih.
saya ucapkan kepada semua, dan insya-Allah beberapa laporan polis kita telah buat atas apa yang saya sebutkan tadi, dan insya-Allah kita akan maklumkan balik kepada media. Terima kasih. Penerangan ada? Tak ada. Okey, terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Ada? Buat laporan polis. Ya, Dalam kita dah proses, buat. dalam proses. Berapa laporan polis? 3 dah. Untuk hari ini insya-Allah kita akan buat 3 laporan polis dalam proses. Belum keluar lagi yang tak boleh buat. Nanti akan buat. Akan buat. Kita akan bagi laporan itu insya-Allah. Okey. Okey, terima kasih.